merupakan sunnah pernah angkat kanak-kanak yang menangis dalam solat. Okey, dan Nabi menyuruh kita membunuh ular dan kala yang menggigit orang walaupun di dalam solat. Mana membunuh dengan benda? Dengan pergerakan ke atau dengan mata? Dah kau nak warna dengan mata. Gerak dah dah. Tapi pergerakan ni dalam mazhab Syafi'i sekali pukul. Sekali pukul tidak dikira banyak. Faham? Jadi kalau setakat tahan anak dari jatuh, tak batal sembahyang. Bini pula lepas batal, takut jatuh. Ada batal, dia tengah tayat awal, ada batal tepi ni, dia ambil batal piung dia lepas. Tidak batal. Orang ni dia sembahyang, rokok jatuh piung. Dia ambil piung bermula atas kepala. Hukumnya perbuatannya itu makruh. Batal? Tak batal. Kerana sedikit. Sedikit. Yang batal tengah mayang dah ingat buka kipas, itu baik buka kipas masuk mula mayang. Itu tak boleh, itu banyaklah perjalanan. Nak sembelih ayam, apa yang wajib buat? Yang wajib buat putus orat. Bacaan apa yang wajib? Tak ada bacaan yang wajib. Sunat baca bismillah. Okey? Sunat baca bismillah. Mazhab lain ada yang kata wajib. Mazhab kita sunat baca bismillah. Dah kalau putus pala sah. Sengaja makruh, tak sengaja harus. Nah, pisau tajam sangat, baru beli made in Brazil kat TikTok. 399 pisau. Dia letak detik putus lu pada. Putus pada. Tahu lagi. Tidak sengaja harus. Hak kata makruh sengaja kau buat putus mau. Faham? Makruh. Kita sembelih ayam tak mati. Putus 4 orat dah. Tak kata 2 orat. 4 jenis orat putus Melaka dah. Tak mati juga. Siap kokok. Siap kokok dah. Faham? Maka hendaklah kita putuskan kepala. Okey? Biar putus. Putus bermula-mula ada tak hati. Jangan makan, ngosek dah. Bahagian anggota wudu ada yang boleh kena air kerana luka, tak boleh kena air kerana luka, dan bahagian sikunya rabik, adakah tetap kena ganti dengan tayamum juga walaupun hanya sedikit sahaja bahagian tak dia kena air? Baik. Hanyalah sekurang 1 cm saja tak boleh kena air atau kecil lagi. 2 mm tak boleh kena air, wajib kena air juga. Dan kalau tak boleh kena, tayamum juga. Kerana tayamum itu 3 sebab. 1, tidak ada air. Yang kedua, air ada tak boleh kena sebab ada luka misalnya. Luka tidak syarat besar. Luka yang kecil pun boleh tayamum. Faham? Tertinggal rukun dalam sembahyang dah hanya teringat selepas masuk rakaat lain. Dia tak tahu nak buat guana lalu berhenti sembahyang dan sembahyang semula. Soalannya apa hukum berhenti sembahyang tersebut? Hukumnya haram berhenti. Faham? Sembahyang tidak rosak, haram berhenti. Yang boleh berhenti sembahyang rosak. Okey? Kita sepatutnya rakaat tak tiap-tiap rakaat. Rakaat. Lepas kita naik rakaat yang kedua, baru teringat tadi rakaat pertama tidak rakaat. Faham tak? Tadi rakaat pertama tidak rakaat. Sekarang batal tak? Tak batal. Kenapa? Kerana tadi terlupa. Bila terlupa tidak batal. Yang batal pada rakaat tu sepatutnya kita rakaat. Patutnya aku rakaat, biarlah aku tambah rakaat. Dia pun terus turun sujud. Batal. Tu baru batal. Tapi kalau terlupa rakaat, teringat rakaat kedua naik, tadi rakaat pertama aku tak rakaat, tidak batal. Jadilah rakaat kedua ni rakaat pertama. Maka sempurnakanlah qadar mana yang tak cukup lagi sebelum salam sujud sahwi. Kan mudah. Saya masalah dengan mak mertua saya 10 tahun dah. Keluarga duduk dengan mak mertua. Mak mertua suka fitnah, cakap tak betul terhadap menantu, termasuk saya lah. Baru ni jadi kali kedua dah dia memfitnah saya. Dan kami ambil keputusan untuk keluar pindah dari rumah mertua. Suami turut setuju. Soalan saya pun nasihat untuk saya nak hadapi mak mertua suka fitnah saya kepada anak-anak ni, suami saya. Derhaka ke suami saya
akan mak dia. Bila mak dia terasa hati, keputusan nak pindah. Suami dah cakap baik-baik dengan mak dia. Suami pun teman maknya di rumah bila suami cuti. Baik. Mak ni banyak buat onar, maka susah hatilah nak duduk berkeluarga. Suami pun pindah rumah lain. Hukumnya harus. Yang tak boleh derhaka kepada mak. Faham lagi? Kenapa? Kerana isterinya tak boleh duduk di rumah orang yang menyakitkan hati isteri. Dah, kita bila kahwin, wajib tak kita cari tempat tinggal untuk isteri kita? Wajib. Kalau tak ada lagi lah. Tempat tinggal tu lagu mana? Syarat dia tidak ada di tempat tinggal itu orang yang buat jahat atau berkelahi dengan isteri kita. Cuma tetap walaupun kita pindah, tetap wajib taat kepada ibu. Bukan taat kepada isteri. Faham? Kita pindah kerana hak nafkah dia. Dia berhak. Okey, kita bayar kewajipan kita, letakkan dia pada rumah lain yang senang hati dia, tidak berbalah dengan mertua. Okey. Tapi tetap kita wajib taat kepada ibu kita. Itu kaedah dia. Nafkah didulukan isteri, ketaatan dulukan ibu. Okey. Dalam masa ni kena bersabar kerana bukan mu seorang. Biasalah lagu tu. Tak, biasa awak masalah mertua lelaki ke perempuan? Mertua perempuan. Kerana perempuan tu nak eja pun masalah dah. Nampak tak? Dia masalah dah dia tu. Jangan balas dendam, jangan sakit hati mentua kerana kita dah pindah duduk rumah lain. Berhubung dengan baik, cuba berbaik dengan dia, banyak bersabar. Biasa dah. Nabi lagi orang fitnah macam-macam. Tak? Apa tahu kita itulah hidup ini ujian. Tak? Apakah hukum mandikan jenazah bertatu? Tatu ini haram. Siapa yang melakukannya jadi fasik. Tapi kalau orang kafir dia bertatu masa kafir, kemudian dia masuk Islam, tak wajib buang dan tak berdosa. Kerana sudah diampun segala dosa dia. Orang Islam bila dalam Islam tu dia buat tatu, hukumnya dia berdosa. Kerana apa? Nabi melarang orang Islam melakukan tatu atau melukis gambar pada badan dia. Nampak? Kemudian orang Islam yang buat tatu bukan saja berdosa, wajib dia buang balik. Sekarang orang buang balik ramai. Di Amerika, di Europe banyak sekarang ni kalau tengok dalam lab buang dan bayarannya sangat mahal. Ada satu industri baru itu buang tatu. Nampak? Bayarannya mahal. Nah, akhirnya menyesal. Orang kafir dia menyesal buat tatu dah. Melampau-lampau dah ni. Nah, jadi huduh habis dah. Tak ada muka terus. Comel babi dah pula kena model. Nampak kerana apa? Kerana manusia itu tidak ada guide, tidak ada agama yang memandu kehidupan. Betul tak? Dia bubuh tanduk lah, dia nak jadi setan, waktu nak jadi bewok, waktu nak jadi buaya, waktu nak jadi rimah habis. Dah, buang hidung, buang telinga, buang kelopak mata. Ini yang kata al-mughayyiruti khalqallah, Allah laknat manusia yang ubah bentuk badan yang Allah kurniakan. Jadi bila mati, mandi macam biasa. Kalau tatu itu di dalam, sah mandinya. Kalau tatu itu di luar, maka kena tayamum sebahagian daripada menggantikan tempat yang tak kena air sebab ada tatu. Soalan seterusnya. Apa hukum orang laki-laki cium dekat dahi? Atau mulut atau tangan? Apakah haram? Haram. Orang laki-laki harus cium laki-laki hukumnya. Orang perempuan harus cium perempuan. Tetapi jika sama-sama jantina atas dasar syahwat, hukumnya haram. Okey? Kawan kita dukung anak dia perempuan umur setahun, kita cium dia, harus. Padahal bukan mahram kita kerana dia kanak-kanak. Tapi kita cium je kerana syahwat, haram. Nampak? Sama macam kita laki-laki. Laki-laki nak bertemu, nak bermusafir, dia cium dahi kadang-kadang. Atau dia cium pipi macam orang Arab. Harus. Tapi atas dasar syahwat macam LGBT, hukumnya haram. Nampak? Situ saja beza dia. Cium mulut lagi.
Lari-lari. Nampak ah. Nampak orang putih pun tak buat. Mu mana pelik kat mu ni. Orang putih ni orang puang, suami isteri dia cium mulut. Kalau orang yang bukan suami isteri dia cium pipi. Dia jumpa bini orang dia cium pipi tanda hormat. Macam kita bergomor je. Faham tak? Tapi cium mulut tak ada orang laki-laki, melainkan gay. Faham tak gay? Tu baru cium mulut orang yang sudah tidak normal. Laki bini pun tak cium mulut. Betul tak? Cium mulut ni orang laki bini baru-baru. Mok long dah. Faham lagi? Mok lari mok long. Dia nak tengok mok long mana gigi duk lah gelah. Faham lagi? Penuh gelah gigi mok long. Lepas akad takbir selesai satu rakaat yang dikira solat tunai. Contoh zuhur apabila sudah azan asar. Lepas akad takbir atau selesai satu rakaat yang dikira solat sunat. Contoh zuhur. Baik. Kita semayang zuhur. Okey, dekat asar lah. Contoh kalau asar tu pukul 4, kita semayang 3.50 kerana terkejut tidur. Okey, faham masalah? Allah, aku semayang pada zuhur 4 rakaat. Akbar, semayang zuhur lah kita. Okey. Habis serakaat, kita bangun rakaat kedua. Faham tak lagi? Kita naik rakaat kedua, asar. Allahu Akbar, asar dah. Faham? Gua ni solat kita itu tunai. Dikira tunai. Solat zuhur tunai. Walaupun 3 rakaat dalam waktu asar. Faham lagi? Lepas tu kitab fiqh kata siapa yang sempat semayang serakaat di dalam waktu dikira tunai. Dan siapa yang tidak sempat serakaat dalam waktu dikira qada. Contoh, tengah rakaat atau dak nak rakaat, semayang rakaat pertama zuhur, masuk waktu asar, maka semayang itu namanya qada. Dua-dua haram berhenti. Faham? Berhenti haram. Ramai orang berhenti. Allahu Akbar. Allahu Akbar rakaat. Syami Allahu liman hamidah kat pertama. Allahu Akbar. Asar pula lah. Pergi berhenti mayang. Haram berdosa. Nampak? Pergi berhenti. Mudang serakaat, naik rakaat kedua baru asar, mayang tunai namanya. Mudang serakaat, larang rakaat pertama masuk waktu asar, namanya qada. Dua-dua haram berhenti. Siapa nak tanya soalan lisan?